sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Haji Badaruddin Amiruddin, Pengerusi Tetap UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Haji Aziz, Timbalan Pengerusi Tetap UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Muhyiddin Muhammad Yassin, Timbalan Presiden UMNO. Datuk Seri Panglima, Naib-Naib Presiden UMNO. Yang berbahagia Ketua Wanita, yang berhormat Ketua Pemuda dan yang berhormat Ketua Puteri UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong, yang berhormat Datuk Seri Bendahari Agong dan yang berhormat Datuk Ketua Penerangan. Barisan Kepimpinan Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah. Dev-dev jemputan, sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Nama saya Abdul Rahman Dahlan, perwakilan UMNO bahagian Tuaran, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah. Pada hari ini telah diberi amanah untuk mencadangkan usul ucapan dasar yang amat berhormat Presiden Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dalam perhimpunan tahun ini. Usul ucapan dasar yang saya bawa ini berbunyi seperti berikut. Mensyukuri akan rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi bertuah Malaysia di sepanjang tempoh kemerdekaannya, berkat penerimaan rakyat berbilang kaum terhadap piagam asas nasional, yakni Perlembagaan Persekutuan bagi mencapai perpaduan, kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi membangunkan sebuah negara Malaysia. Menginsafi bukan mudah untuk mengadakan transformasi besar-besaran, melibatkan rakyat secara terangkum atau inklusif. Namun, hasil kesungguhan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden UMNO, negara telah berjaya dikeluarkan dari perangkap cara kerja lama dalam tempoh 3 tahun sahaja untuk mencapai hasrat menjadi negara maju berpendapatan tinggi dalam persekitaran baru dan cabaran global yang tidak menentu. Memperakui UMNO sebagai tunjang kepada barisan nasional, berjuang demi kepentingan rakyat selama lebih 65 tahun dan akan terus menjadi wadah perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan semangat perlembagaan, memelihara kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memuliakan kedudukan raja-raja berperlembagaan, menjunjung kedaulatan undang-undang dan menjamin keadilan untuk semua rakyat. Menginsafi negara kini berada pada saat yang paling monumental, di mana mandat besar daripada rakyat dalam pilihan raya umum ke-13 sangat penting demi meneruskan pelan transformasi sosioekonomi dan politik yang terbukti berjaya menjana perubahan bukan sahaja di peringkat negara tetapi turut dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Maka Perhimpunan Agung UMNO pada hari ini mengambil ketetapan. Pertama, menyokong sepenuhnya ucapan dasar yang amat berhormat Datuk Seri Presiden yang penuh bijaksana, tegas serta serius dalam mengingatkan semua ahli UMNO untuk terus berjuang demi masa hadapan dan kesinambungan perjuangan parti yang berteraskan kesatuan, kesetiaan, seterusnya kesungguhan untuk berkhidmat kepada rakyat dalam menjamin kewibawaan kepimpinan politik Melayu Bumi Putra terus kekal demi perjuangan memertabat agama, bangsa dan negara.
Yang kedua, menyokong akan saranan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden bahawa kepimpinan UMNO dalam Barisan Nasional amat penting agar amalan demokrasi terus mekar bersandarkan nilai-nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama bagi mencapai perpaduan, kestabilan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menjamin komitmen berterusan untuk melindungi dan mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan dan mempertingkatkan syiarnya, hak dan keistimewaan bangsa Melayu Bumi Putra. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedaulatan raja-raja berperlembagaan, serta menghormati hak kaum-kaum lain dalam mengamalkan budaya dan kepercayaan agama masing-masing seperti termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Keempat, meneruskan dasar dan pendekatan yang adil, saksama dan inklusif, melibatkan rakyat berbilang kaum dan berlainan agama, seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan yang juga dituntut oleh agama Islam. Kelima, menyokong kesungguhan dan ketegasan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dalam melaksanakan program transformasi nasional berlandaskan gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, menerusi program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi ETP dan program transformasi politik PTP. Yang keenam, menyarankan setiap pemimpin dan ahli UMNO serta komponen Barisan Nasional melipat gandakan usaha menjuarai kehidupan rakyat, merasai denyut nadi dan memenangi hati nurani dan jiwa mereka menerusi produk satu Malaysia yang mendahulukan rakyat seperti bantuan rakyat satu Malaysia, perumahan rakyat satu Malaysia, skim latihan satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, menu satu Malaysia, dana sukarelawan satu Malaysia, dana belia satu Malaysia, kebajikan rakyat satu Malaysia, vitamin satu Malaysia, voucher buku satu Malaysia, susu satu Malaysia, teksi rakyat satu Malaysia, interaktif tuition satu Malaysia, klinik satu Malaysia, saham amanah rakyat, amanah saham satu Malaysia, satu akhir zaman miskin, koperasi satu Malaysia, beasiswa satu Malaysia, komputer satu Malaysia, guru muda satu Malaysia, dan kedai kain satu Malaysia. Dan yang ketujuh, menuntut agar setiap ahli UMNO dan komponen Barisan Nasional menzahirkan komitmen sumpah ikrar dan taat setia bagi memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-13. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebentar tadi kita baru saja mendengar ucapan dasar yang amat berhormat Datuk Seri Presiden. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden sudah menghantar mesej yang amat jelas. Perhimpunan Agung kita kali ini adalah landasan terakhir sebelum kita bertempur dalam PRU yang ke-13 nanti. Beliau mahu kita mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi dan mempunyai persiapan tahap mental yang paling kuat. Jawapan yang harus kita balas kepada beliau pada hari ini ialah, yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, kami seluruh warga UMNO sudah bersedia bertegembur di dalam PRU yang ke-13 ini. Seri mersing lagu lama, lagu dikarang sang biduan, UMNO dan BN sudah bersedia, nasib bangsa di kadai jangan. Dalam misi kita menentang musuh, kita perlu tahu kekuatan kita. Tadi yang amat berhormat Datuk Seri Presiden pun telah menghuraikannya dengan panjang lebar. Orang UMNO mesti mampu mengesahkan ataupun validate kejayaan UMNO mengurus kerajaan, membangunkan ekonomi dan menjamin keselamatan negara Malaysia yang kita cintai ini. Apa yang telah kita usahakan?
apa yang telah kita bangunkan pra dan pasca kemerdekaan perlu kita hayati, kerana fakta dan angka tidak pernah menipu dan tak pernah berbohong. Sarjana pembangunan jelas di mana-mana. Dari Semenanjung ke Borneo, dari Kuala Lumpur ke Kota Belud. Pengiktirafan antara bangsa datang bergulung-gulung daripada semua agensi-agensi antara bangsa dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Semuanya ini kerana kehebatan dasar kerajaan yang selama ini ditunjangi oleh UMNO. Jadi kita perlu yakinkan rakyat Malaysia pada hakikat ini. Kita minta mereka menjiwai hakikat ini. Jangan sekali-kali kita membenarkan walau sesiapa pun mengatakan sebaliknya kepada kita. Kerana jika kita benarkan walau sedikit keraguan tiba tentang pencapaian UMNO, nescaya kita sudah setengah jalan menuju kalah. Tan Sri Pengerusi, tadi kita dengar banyak dalam ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden berkenaan dengan kawan-kawan kita di dalam Pakatan Rakyat. Tadi disebut tentang isu sesumpah politik. Bagaimana kawan kita seorang itu telah berubah mengikut keadaan. Tapi sebenarnya yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, sesumpah politik ini bukan saja Anwar Ibrahim, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang lain di dalam Pakatan Rakyat. Dulu kita masih ingat, apabila Datuk Seri Anwar berada di dalam kerajaan, apa yang tidak dituduh dan difitnah oleh Pakatan Pembangkang kepada mereka. Lim Kit Siang, Hadi Awang, Nik Aziz menuduh beliau sebagai seorang yang menyalahgunakan kuasa dan melakukan rasuah besar. Tetapi hari ini, apabila keadaan berubah, apabila Anwar Ibrahim sekarang ini berada di dalam pembangkang, orang yang sama ini jugalah yang mengangkat Anwar Ibrahim menjadi pemimpin dan bakal calon Perdana Menteri. Itu adalah juga sesumpah politik pada saya, Lim Kit Siang, Hadi Awang dan Nik Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri Pengerusi Tetap, tadi yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapannya sekali lagi mengungkapkan perkataan keterangkuman atau inclusiveness yang juga menjadi tema utama ucapan beliau pada tahun lepas. Sebagai seorang ahli UMNO daripada Sabah, ungkapan keterangkuman ini membawa makna yang amat besar kepada kami daripada UMNO Sabah. Di wakalah sejarah sudah tercalip, walaupun secara tradisinya UMNO sebagai sebuah parti yang membawa kebangkitan nasionalisme Melayu di Semenanjung. Tetapi bila UMNO mendengar rintihan Bumiputera Sabah yang mendambakan sebuah parti untuk menaungi mereka, untuk memberi suara dan platform kepada mereka, UMNO tidak teragak-agak untuk melebarkan sayapnya ke negeri di bawah bayu itu. Pada saya, itu adalah konsep keterangkuman yang paling besar di dalam UMNO. Buat pertama kalinya, dengan model inclusiveness ini, UMNO telah menstabilkan politik Bumiputera, terutamanya Bumiputera Islam di negeri Sabah. Hari ini, Datuk Seri Presiden dan Tan Sri Pengerusi, hari ini UMNO Sabah, walaupun dipanggil sebagai adik bongsu dalam keluarga besar UMNO, telah berjaya membuktikan umur yang muda bukan menjadi perhitungan kesetiaan dan kejayaan. Bila kita diperlukan untuk membela dan mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional, kami di Sabah sentiasa bersedia menyingsing lengan baju, berarak ke medan perang sehingga ketitisan keringat yang terakhir.
di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman bersama dengan kepimpinan Barisan Nasional di negeri Sabah, UMNO dan Barisan Sabah telah menunjukkan bahawa kita telah memperoleh hampir kesemua kerusi parlimen dan negeri yang dipertandingkan dalam tahun 2004 dan 2008. InsyaAllah pada PRU yang ke-13 ini, walaupun saya faham cabarannya amat getir, InsyaAllah UMNO Sabah bersama dengan rakan-rakan Barisan Nasional tidak akan mengecewakan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tan Sri Pengerusi, tadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden mengatakan apabila beliau merungkaikan demografik pengundi di negara kita ini, beliau mengatakan bahawa sekarang ini pengundi tidak lagi meletakkan nostalgia ataupun kejayaan lama itu sebagai asas untuk mengundi sesebuah parti. Saya setuju. Saya setuju Datuk Seri Presiden. Tetapi saya nak bagi tahu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tengok macam mana pun, sama ada kita bertarung dalam PRU yang ke-13 ini berdasarkan kejayaan kita sebelum ini, ataupun kejayaan kita pada masa kini, ataupun berdasarkan perancangan siapa yang boleh buat perancangan yang terbaik untuk Malaysia di masa yang akan datang, saya pasti dan yakin UMNO akan dipilih oleh rakyat Malaysia. Jangan ya, saya yakin dan saya percaya. Kerana kita sudah melihat, kalau nostalgia itu menjadi masalah, tidak apa, kita letakkan ke tepi. Kita bertarung atas dasar rekod masa kini. Dan kita bertarung atas dasar rekod ataupun perancangan kita untuk masa hadapan. Tengok macam mana pun, insya-Allah rakyat akan dapat menilai siapa yang terbaik di kalangan parti-parti yang bertanding nanti. Tan Sri Pengerusi Tetap, amat malang sekali dalam kegairahan pembangkang untuk menang PRU yang ke-13 ini, mereka giat mencari perbezaan, terutamanya antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Menggunakan perbezaan ini untuk kepentingan politik sempit mereka. Ini jauh berbeza dengan pendekatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden yang berhempas pulas memikirkan bagaimana untuk menoktahkan perbezaan dan mencari titik-titik persamaan. Untuk pilihan raya akan datang ini, Sabah sememangnya menjadi negeri yang akan menjadi tumpuan. Kerana pihak sebelah sana merasakan Sabah itu penting untuk mereka menawan Putrajaya. Maka berduyun-duyunlah pemimpin pembangkang turun ke Sabah, berceramah setiap minggu. Dan seperti biasa, mereka menjanjikan bulan dan bintang cakrawala dan bima sakti. Mereka mengatakan, kononnya Sabah ini dipinggirkan oleh kerajaan persekutuan. Saya ada satu statistik di sini, Tan Sri Pengerusi. Statistik ini yang kita kumpulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Keuangan dan juga yang berhormat Senator Tan Sri Kosukun bersama rakan-rakan yang lain. Dalam statistik ini yang ada di dalam tangan saya sekarang ini, dengan jelas dan menunjukkan bahawa kerajaan pusat tidak pernah mengabaikan negeri Sabah. Malah kalau kita lihat dari segi statistiknya, jumlah perbelanjaan yang dibelanjakan oleh kerajaan persekutuan di negeri Sabah jauh lebih besar daripada apa yang dikutip melalui cukai. Sebagai contoh, untuk tahun 2011, kerajaan persekutuan dalam perbelanjaan mengurus dan juga pembangunan, jumlah yang telah dibelanjakan ialah 11 bilion ringgit. Ini untuk tahun 2011 saja. Kutipan cukai yang dikutip oleh kerajaan persekutuan di negeri Sabah pada tahun 2011 tidak termasuk pendapatan minyak
ialah 3,8 bilion ringgit. Cukai yang dikutip, cukai langsung, cukai individu, cukai syarikat, cukai tak langsung, duty import dan semacamnya itu hanyalah 3,9 bilion ringgit. Tetapi di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, bajet pembangunan dan pengurusan untuk negeri Sabah untuk tahun 2011 ialah 11 bilion ringgit, bermakna ada 8 bilion ringgit lebihan yang diberikan kepada negeri Sabah. Kalau kita membincangkan tentang royalti minyak yang diminta, saya kira 8 bilion ringgit tambahan ataupun pulangan ataupun ekstra perbelanjaan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan itu jauh lebih besar daripada apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat dengan 20% royalti minyaknya. Kemudian Tan Sri Pengerusi Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya datang ke negeri Sabah. Mereka mengatakan bahawa UMNO ini adalah parti yang menindas kaum yang lain. Tadi Datuk Seri Presiden telah menguraikan bagaimana dalam perlembagaan persekutuan hak dan juga hak dan kepentingan orang bukan Melayu termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Hari ini Tan Sri Pengerusi, saya nak bagi sedikit sudut yang lain. Amat jauh bezanya apabila parti ini dipanggil parti perkauman dengan parti yang berasaskan kaum. UMNO adalah parti yang berasaskan kaum. Kita bukan parti yang berasaskan perkauman. Tapi saya nak bagi tahu, ramai yang tidak menyedari bahawa selain daripada perlembagaan persekutuan, di dalam perlembagaan UMNO itu sendiri ada beberapa peruntukan-peruntukan yang menyentuh tentang hak kaum bukan Melayu dan bukan Islam. Hebatnya UMNO ini. Contohnya dalam pasal 3.3 dinyatakan bahawa UMNO ditubuhkan untuk menegak, mempertahankan dan mengembangkan Islam, agama rasmi negara. Tetapi pada peruntukan yang sama juga disebutkan UMNO ditubuhkan untuk menghormati prinsip kebebasan beragama dalam perlembagaan UMNO. Dalam pasal 3.4 perlembagaan UMNO sekali lagi menyebut UMNO ditubuhkan untuk memajukan ekonomi rakyat Melayu dan Bumiputera. Tetapi dalam ayat yang sama UMNO juga ditubuhkan untuk turut memajukan ekonomi rakyat Malaysia yang lain, maknanya yang bukan Bumiputera dan bukan Melayu. Kemudian dalam pasal 3.6 disebut di situ bahawa UMNO ditubuhkan untuk mewujudkan kerjasama antara kaum bagi melahirkan satu bangsa Malaysia yang kuat dan bersatu. Peruntukan perlembagaan ini jelas menunjukkan bahawa UMNO, kita semua diwajibkan oleh perlembagaan parti kita untuk bekerja sama dengan kaum-kaum bukan Melayu. Jadi, begitulah inklusifnya parti UMNO yang dituduh perkauman oleh sesetengah pihak. Malah kalaulah UMNO ini sebuah parti yang perkauman dan resis, sudah tentu perlembagaannya akan hanya memikirkan tentang kepentingan orang Melayu dan Bumiputera Islam secara total, tanpa perlu meletakkan ayat dan perkataan untuk menyebut secara spesifik kepentingan orang-orang bukan Melayu di dalam perlembagaannya. Inilah yang saya katakan. Tadi yang amat berhormat sentuh tentang perlembagaan persekutuan. Tetapi rupa-rupanya di dalam UMNO juga kita kemaskan, kita masukkan semangat ini. Walaupun parti ini adalah untuk orang Melayu, tetapi perlembagaannya juga kita maktubkan, kita bekerja sama dan menjaga hak orang-orang bukan Melayu dan juga bukan Bumiputera.
Tuan Pengerusi, banyak perbezaan antara Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Razak. Banyak. Datuk Seri Najib, dia pergi ke luar negara dengan misi mengharumkan negara. Beliau hadir persidangan dan forum antarabangsa bukan untuk memburukkan negara. Walaupun beliau boleh menggunakan peluang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agung dunia untuk berbuat demikian, tapi beliau tak buat. Sementara itu, Anwar Ibrahim pula keluar negara tidak habis-habis memburukkan nama negara. Bukan saja memburukkan nama negara, mengadu dan meminta belas kasihan dari kuasa-kuasa luar dalam percubaannya untuk merampas Putrajaya. Saya seorang ahli parlimen. Di parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, kunjungan pemimpin-pemimpin luar negara ke Dewan Rakyat bertali arus. Yang datang, ada datang dari kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan, ada yang datang daripada kalangan pemimpin-pemimpin pembangkang. Tetapi dalam kunjungan itu, yang mana saya berada dalam kunjungan itu, tidak sekalipun pemimpin-pemimpin pembangkang daripada luar negara ini yang datang ke negara kita untuk mengutuk negara ataupun kerajaan mereka. Tidak sekalipun. Walaupun mereka mempunyai perbezaan politik, ideologi yang berbeza di negara mereka, tapi kalau mereka datang ke negara kita, mereka tahu tata susila, cara berinteraksi. Mereka paham Malaysia bukanlah tempat untuk mengutuk negara mereka sendiri. Mereka budiman, gentleman. Kerana itu Anwar Ibrahim adalah seorang betullah sesumpah politik. Jadi saya bawa kepada isu Indonesia. Kerana Indonesia ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sering berkunjung ke sana. Kalau dia tidak berforum, dia akan keluar dalam televisyen menyanyi. Dia nyanyi lagu Madu dan Racun. Tan Sri Pengerusi, sekarang ini baru kita tahu bagaimana rakyat Indonesia, sahabat-sahabat kita di seberang sana, begitu marah dengan kita setiap kali ada saja isu-isu yang tidak diingini berlaku di negara ini. Daripada yang besar kepada yang sekecil-kecilnya. Rupa-rupanya kemarahan itu semakin menjadi-jadi apabila mereka mengimbas kembali kenyataan-kenyataan Anwar Ibrahim dan beberapa individu-individu yang bersekongkol dengan pembangkang sewaktu mereka berada di Indonesia, yang mengatakan Malaysia ini zalim dan kerajaan kita menindas. Pada mereka, kalau pemimpin mereka sendiri, kalau pemimpin Malaysia sendiri mengakui, mengatakan, mengutuk kerajaan mereka, sudah tentu semangat mereka untuk membenci negara kita apabila satu-satu insiden itu berlaku akan melimpah ruah. Ini akibatnya apabila kita mempunyai seorang pemimpin yang tidak mementingkan negara, tetapi mementingkan kepentingan politiknya semata-mata. Tan Sri Pengerusi tetap, rakyat Malaysia tidak mahu seorang Perdana Menteri yang sentiasa berlari, meminta pertolongan kepada negara luar setiap kali dia tidak mampu menyelesaikan masalah negara. Ini bukan omongan kosong. Kita sudah lihat gelagat Anwar Ibrahim sejak dia berada di dalam kerajaan lagi. Tadi yang amat berhormat sentuh tentang 1998. Bagaimana krisis tersebut yang sekarang ini seakan dilupai oleh generasi muda. Ramai anak muda yang tidak sedar bahwa pada ketika itu semasa negara berdepan dengan krisis mata wang sedunia, individu bernama Anwar Ibrahim inilah yang hampir berjaya menggadai maruah negara kita kepada kuasa asing. Kita bernasib baik kerana kita ada negarawan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Tun mampu melihat
Tun Dr. Mahathir mampu melihat muslihat dan musibah yang akan menimpa negara jika tindakan Anwar Ibrahim itu, yaitu meminta bantuan IMF dan World Bank itu terus diteruskan. Apa signifikasi peristiwa tersebut kepada kita menjelang PRU 13? Kepada sesetengah orang, mungkin peristiwa 1998 itu hanyalah satu peristiwa dalam lipatan sejarah yang harus dibaca sambil lewat. Mungkin juga ada segelintir rakyat Malaysia merasakan ia adalah satu insiden yang terpencil. Takkanlah Anwar yang satu ketika dahulu pernah digelar Menteri Keuangan terbaik Asia mahu memudaratkan ekonomi negara kita. Tak masuk akal. Itu kata penyokong-penyokong beliau. Saya tidak setuju dengan pandangan ini. Kerana tindakan tidak bertanggungjawab dan pemikiran sembrono Anwar Ibrahim dalam hal ehwal pengurusan ekonomi masih wujud sehingga hari ini. Insiden ketidakbijaksanaan mengurus ekonomi pada tahun 1998 bukanlah perkara yang terpencil. Rupa-rupanya krisis 1998 tidak sedikit pun mengajar beliau mengenal erti kebijaksanaan dan kefahaman mengurus ekonomi negara. Saya ingatkan Tan Sri Pengerusi, semasa dia berehat sekejap di Sungai Buloh, dia boleh membaca buku-buku ekonomi. Rupa-rupanya semasa berada di dalam rumah rehat itu, beliau menghafal lirik lagu Madu dan Racun. Saya tadi yang amat berhormat Datuk Seri menyentuh tentang buku jingga. Saya ucapkan tanya. Memang itu yang kita serang pun. Yang berhormat Datuk Rembau, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, begitu lantang berdebat dengan Anwar Ibrahim mengenai buku jingga. Tanya kepada Pemuda UMNO Malaysia. Tapi saya nak bagi tahu sedikit fakta. Ada dua dokumen penting yang dikatakan oleh Pakatan Rakyat sebagai dokumen asas kepada kerajaan mereka. Satu yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Presiden tadi, iaitu buku jingga. Yang satu lagi, Bajet Alternatif 2013. Saya mungkin tidak ada masa untuk menghuraikannya secara terperinci. Tetapi saya ingin beritahu kepada tuan-tuan satu fakta yang amat merunsingkan saya. Dalam bajet Pakatan Rakyat 2013, satu dokumen 77 muka surat dan hampir 400 perenggan. Satu dokumen yang dianggap sebagai asas dan keutamaan Pakatan Rakyat apabila mereka menubuhkan kerajaan persekutuan kalau nauzubillah. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, dalam keseluruhan 77 muka surat dan 400 perenggan dalam bajet alternatif 2013 Pakatan Rakyat, tidak ada satu perkataan pun, perkataan Melayu yang terkandung di dalam bajet 2013. Satu perkataan Melayu tidak terkandung di dalam bajet 2013 Pakatan Rakyat. Selain daripada itu, perkataan Islam juga tidak terkandung, tidak ada satu perkataan Islam atau ayat Islam dimasukkan di dalam bajet 2013 itu. Sampai hati Nick Aziz, Hadi Awang endorsekan dokumen ini. Itu bajet 2013. Tidak ada ayat, jangankan ayat, perkataan Melayu dan Islam itu tidak terkandung sama sekali dalam dokumen ini. Begitu juga dengan buku jingga. Tadi yang Amat Berhormat sentuh tentang buku jingga. Saya baca daripada muka surat pertama sampai akhir. Kerana kita gunakan ekonomi sembrono Anwar Ibrahim ini untuk menyerang beliau di dalam parlimen. Di dalam buku jingga, tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, perkataan Melayu hanya disebut 4 kali. Dan itu pun apabila dokumen itu merujuk kepada perlembagaan persekutuan tentang kepentingan dan hak orang-orang Melayu di dalam perlembagaan. Maknanya apa? Orang Melayu bukan keutamaan dalam bajet 2013 Pakatan Rakyat. Kepentingan Islam bukan merupakan keutamaan kepada mereka. Kerana tidak ada satu ayat dan perkataan yang terkandung di dalam dokumen-dokumen tersebut.
Yang Berhormat Datuk bagi seminit untuk pengumuman maklumat waktu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan telah masuk pada jam 1:04. Ini sama ingatan kepada Yang Berhormat lah ya. Kita melempasi waktu zuhur dah. Terima kasih. Ada lagi 5 minit. Teruskan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Ya. Tan Sri Pengerusi lebih hebat daripada Speaker Dewan Rakyat. InsyaAllah. Kalau Dewan Rakyat dia terus kata gulung sekarang juga. Tan Sri Pengerusi tetap. Gulung apa? Tan Sri Pengerusi tetap. Kita dengar Pakatan Rakyat menawarkan diri untuk menjadi kerajaan dalam PRU yang ke-13 ini. Persoalan pokok yang berlega dalam minda rakyat Malaysia ialah apakah Pakatan Rakyat ada jawapan untuk Malaysia? Dalam keadaan negara kita yang sedang bergelut dengan tekanan kebebasan tanpa had akibat bahana ledakan teknologi maklumat tanpa sempadan, jelas Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Dengan cabaran ekonomi dunia yang semakin kompleks dan rumit, yang bakal menguji kemampuan dan ketabahan negara, duka cita saya maklumkan, Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Melihat keadaan politik orang Melayu dan Bumiputera Islam yang berdepan dengan polemik hala tuju dan identiti politik yang bercelaru dan melemaskan, malangnya Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Sebenarnya Wabi Pakatan Pembangkang. Ya. Betul teman. Tak apa ini pandangan saya. Pakatan Pembangkang. Pembangkang. Saya akur kepada Tan Sri Pengerusi. Apa betul wilayah? Betul wilayah. Tambah seminit lagi Tan Sri. Ya. Boleh. Dengan terbitnya gelombang keterbukaan yang membawa kepada pergeseran pendapat mengenai isu-isu sensitif agama, kaum, budaya dan wilayah, sekali lagi Pakatan Pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia. Terima kasih. Dan apabila fahaman pluralisme dan liberalisme yang disebut oleh Datuk Seri Presiden tadi boleh menggegarkan kestabilan negara, menaikkan kemarahan orang Melayu dan orang Islam, tragisnya Pakatan Pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia. Jadi, kalau begitulah senarionya Tan Sri Pengerusi, kalau Pakatan Pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia, saya minta mereka bergerak ke tepi. Biarkan UMNO dan Barisan Nasional yang memberi jawapan kepada Malaysia. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, pada hemat saya orang muda baru belajar politik. Pada hemat saya, orang Melayu dan Bumiputera tidak harus sesekali mengambil risiko dalam pilihan raya yang akan datang ini. Secara ringkasnya, kita hanya ada dua pilihan dalam pilihan raya ini. Persoalannya, satu, sama ada kita akan bekerja kuat dan kekalkan kuasa dan berlaku adil kepada orang lain seperti mana yang kita buat selama ini, ataupun kita leka dan serahkan kuasa kepada orang lain dan kita berdoa dan berharap agar orang lain berlaku adil kepada kita. Soalan ini dalam maknanya Tan Sri Pengerusi, dan hanya boleh terjawab jika orang Melayu dan Bumiputera pandai mengamalkan politik cerdik dan politik matang. Tepuk dada, tanya selera. Anak punah, anak merbah, terbang turun membuat sarang. Jangan lalai, jangan berubah. Lekas bangun kita berjuang. Terima kasih. Lancang kuning belayar malam, kalaulah nahkoda kurang faham. Agenda perjuangan atas pualam, maruah bangsa jangan diwaham. Sidang perwakilan sebagai penutup bicara. Saya tahu Tan Sri Pengerusi sudah melihat jam. 3 kali lihat dah. Tak apa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri. Terima kasih. Oleh kerana di Kota Belud dia bawa satu pasar tani yang begitu indah yang baru saja kami gunakan minggu lepas. Terima kasih. Dengan kehadiran teruskan. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Beliau bertanya kepada saya, siapa yang buat? Saya kata, pengurusi tetap UMNO Malaysia yang buat. Saya cakap tanya. Sidang perwakilan sebagai penutup bicara. Segala yang boleh diucap, dikata atau dibahas, sudah pasti akan diartikulasi dengan sempurna dalam perhimpunan kita pada hari ini.
persidangan terakhir sebelum kita rempuh bala musuh menjelang PRU 13. Ayo kita rapatkan barisan, kita tampal segala yang curam, kita lupakan setiap perbezaan. Apa yang penting di luar sana, dari Perlis hingga ke Sabah, dari Gua Musang hingga ke Pensiangan, semua perlu tahu, semua perlu ingat, UMNO dan Barisan Nasional sudah bersedia. Dan bila kita sudah bersumpah atas semangat juang, perkara disiplin wajib di hadapan. Seteru pembangkang mesti ditentang, bukan berlawan sesama taulan. Sekarang sampai masanya untuk kita tabuhkan gendang terang-terangan. Kita seru sokongan dari segenap ruang. Lantas kita laungkan lagu menjulang perjuangan agar jalan yang kita pilih lekas sampai ke garis menang. Sesungguhnya negara ini, agama kita dan bangsa kita tak akan sirna bersama UMNO dan Barisan Nasional, insya-Allah. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya mohon mencadang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Dahlan, iaitu daripada Sabah. Para perwakilan Terus marah untuk rakyat Malaysia.